Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya Cikgu Sulaiman dalam ruangan Sembang Sejarah. Okey, baik, pada kali ini kita akan fokus kepada bab 2 tingkatan 4 iaitu kebangkitan nasionalisme. Baik, sebelum kita kupas lebih lanjut bab ini, kita tengok sinopsis kebangkitan nasionalisme. Di mana kalau kita lihat kebangkitan nasionalisme di barat telah mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di negara-negara Asia, malah juga di Asia Tenggara, termasuk dengan negara kita. Okey, baik, kalau kita lihat gerakan kebangkitan nasionalisme ini, dia ada cara dia tersendiri, dan juga dianya bergantung kepada matlamat dan ketokohan pemimpin nasionalisme. Okey, kalau kita lihat kebangkitan nasionalisme di negara kita, ia dipengaruhi oleh pelbagai faktor, seterusnya memberikan kesan kepada usaha untuk membina tamadun bangsa dan negara kita. Baik, seterusnya kita lihat kronologi kebangkitan gerakan nasionalisme di seluruh dunia. Baik, pada 1688 bermulanya revolusi keagungan di England. Kemudian diikuti pada 1776 revolusi Amerika, kemudian 1789 iaitu revolusi Perancis. Manakala kalau kita tengok pada 1857 iaitu dahagi India. Dan kita tengok seterusnya pada 1868 iaitu pemulihan Meiji yang diketuai oleh Mikado Meiji. Kemudian kita lihat pada 1883 iaitu Pan-Islamisme dan juga Al-Urwa Al-Mutqa yang diketuai oleh Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Kemudian kita lihat pula pada 1896 iaitu revolusi Filipina yang diketuai oleh Jose Rizal. Kemudian diikuti pada 1906 dengan penerbitan Al-Iman, dan seterusnya pada tahun 1911 iaitu revolusi China yang diketuai oleh Sun Yat-sen. Kemudian kalau kita tengok pada tahun 1928 iaitu Sumpah Pemuda Indonesia. Kemudian yang terakhirnya kita akan lihat pada tahun 1937 penubuhan Kesatuan Melayu Muda yang diketuai oleh Ibrahim Haji Yaakob. Baik, kita lihat pula pendapat tokoh. Terdapat beberapa orang tokoh dan sejarawan yang memberi tafsiran yang berbeza mengenai nasionalisme. Antara tokohnya ialah Hans Kohn, Profesor William Aruf, Datuk On B. Jaafar, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Dr. Suntaralingam, Profesor Datuk Zainal Abidin dan juga Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, di mana mereka ini memberi tafsiran yang berbeza mengikut pandangan mereka masing-masing berkaitan dengan nasionalisme. Baik, seterusnya kita lihat subtopik 2.2, perkembangan nasionalisme di barat. Nasionalisme di barat berkembang hasil daripada penentangan terhadap sistem pemerintahan beraja yang menjadi simbol penindasan yang menggugah hak dan kebebasan rakyat. Contohnya nasionalisme yang bersifat anti-raja seperti revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis. Malah idea nasionalisme ini juga wujud bagi usaha mendapatkan kemerdekaan daripada penguasaan negara asing ataupun kuasa asing seperti revolusi Amerika. Baik, kita lihat pula revolusi keagungan di England pada tahun 1688. Bagaimana revolusi ini boleh tercetus? Tercetusnya revolusi keagungan ini disebabkan keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Peristiwa ini berlaku semasa pemerintahan Raja James II. Bagaimana baginda bertindak membelakangkan ahli parlimen semasa proses menggubal undang-undang. Jadi ahli parlimen bangkit menentang
pemerintahan beraja secara mutlak. Disokong pula oleh Mary II dan suaminya Raja William dari Belanda. Raja James II menyedari sokongan kepada beliau semakin berkurangan dan akhirnya membuat keputusan untuk melarikan diri ke Perancis. Jadi peristiwa ini dikenali sebagai revolusi keagungan kerana peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Baik, semasa pemerintahan Mary II dan Raja William, jadi mereka memantapkan lagi konsep kedaulatan parlimen dan juga memantapkan sistem raja berperlembagaan. Kemudian Bill of Rights digubal bertujuan bagi memberi keutamaan kepada parlimen untuk menggubal undang-undang dan juga mengutip cukai. Baik, kita lihat pula revolusi Amerika 1776. Bagaimana revolusi Amerika ini berlaku disebabkan oleh reaksi penduduk Amerika yang menentang penjajahan British. Penentangan ini disebabkan oleh British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Dan kita lihat terdapat 13 buah tanah jajahan British yang ada di Amerika. Dalam masa yang sama, penduduk Amerika juga menentang akta yang diperkenalkan oleh British bagi memungut cukai, seperti akta pelayaran, akta gula, akta stamp dan juga akta teh. Sampai tahap penduduk Amerika melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Kenapa? Ianya berlaku disebabkan oleh tidak ada seorang pun wakil Amerika dalam Parlimen British. Kemudian pemimpin di setiap tanah jajahan telah menubuhkan kongres yang diketuai oleh George Washington dan mengisytiharkan perang terhadap British bagi mendapatkan kemerdekaan Amerika. Jadi kongres ini telah meluluskan pengisytiharaan kemerdekaan bagi Amerika yang telah ditulis oleh Thomas Jefferson pada bulan Julai 1776, di mana dalam pengisytiharaan ini dia menegaskan bahawa sekiranya sesebuah kerajaan tidak lagi mampu menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk Amerika untuk membentuk sebuah kerajaan yang baru. Dan akhirnya revolusi Amerika ini berakhir pada 1783 apabila British sendiri mengakui kemerdekaan Amerika, dan akhirnya 13 buah tanah jajahan tersebut telah bergabung dan diberi nama yang baru iaitu Amerika Syarikat. Kemudian Amerika Syarikat ini mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Baik, seterusnya kita lihat revolusi yang berlaku di barat seterusnya, iaitu revolusi Perancis pada tahun 1789. Baik, bagaimana revolusi Perancis ini tercetus? Baik, kita lihat tercetusnya revolusi Perancis ini disebabkan oleh lahirnya idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan juga persaudaraan dalam kalangan tokoh pemikir Perancis ketika itu. Contohnya seperti Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire. Baik, kita lihat Jean-Jacques Rousseau ini telah menulis satu buku yang berjudul The Social Contract, di mana buku ini mengemukakan keunggulan suara rakyat, di mana mereka menggelarkan suara rakyat ini sebagai hasrat umum. Malah beliau juga mengetengahkan bahawa suara rakyat lebih berdaulat kalau kita bandingkan dengan institusi raja dan juga birokrasi. Baik, kita lihat sasaran golongan revolusi ini adalah terhadap pemerintahan autokratik, di mana ketika itu pemerintahan Raja Louis yang ke-16, di mana mereka juga menjadikan golongan bangsawan sebagai sasaran mereka. Kerana apa? Kerana golongan diraja dan bangsawan ini memonopoli pelbagai keistimewaan. Sebaliknya, rakyat biasa terbeban dengan pelbagai cukai.
Selain itu, golongan revolusi ini menggempur penjara Bastille. Tujuan mereka adalah untuk membebaskan tahanan-tahanan politik. Seterusnya, mereka menggulingkan Raja Louis ke-16. Dalam masa yang sama, berakhirlah sistem pemerintahan beraja di Perancis apabila muncullah Republik Perancis. Baiklah, apa yang kita dapat simpulkan adalah idea nasionalisme di Barat telah mencetuskan kesedaran dan kebangkitan bagi memperjuangkan dan menekankan kepentingan hak dan juga kedaulatan suara rakyat. Malah dalam topik ini juga kita dapat simpulkan bahawa kepentingan ilmu pengetahuan bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat gerakan revolusi yang berlaku di Eropah telah mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di luar Eropah, terutamanya di negara-negara Asia Tenggara, termasuk dengan negara kita. Baik, setakat ini dulu kupasan saya bagi subtopik 2.1 dan juga 2.2. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam ruangan seterusnya bagi mengupas subtopik yang belum kita bincangkan lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kerana bersama dengan saya, Cikgu Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera.